Di dalam hutan di Eropah Timur, seekor babi berlari sepantas mungkin untuk melarikan diri daripada pemiliknya. Ia lebih suka mati kelaparan dan bebas daripada hidup sebagai hamba untuk manusia. Di sebatang jalan berhampiran, warga asing Sam sedang memandu sambil mencari ayahnya yang tidak pernah ditemuinya. Dia tidak bercakap dalam bahasa tempatan, tetapi dia membawa gambar ayahnya untuk bertanya kepada sesiapa yang dia lihat tentang dia. Selepas satu lagi percubaan yang gagal, Sam terganggu dengan gambar terapung aneh di tempat duduk penumpang dan secara tidak sengaja melanggar seekor babi di tengah jalan. Sam segera memeriksanya dan mendapati babi itu cedera teruk, jadi dia meletakkannya di tempat duduk belakang dan memandu mencari bantuan. Sehingga malam tiba barulah dia menjumpai sebuah kedai, tetapi kedai itu ditutup dan dia tidak dapat menjumpai sesiapa di sekelilingnya. Apabila Sam memeriksa babi itu sekali lagi, ia malangnya meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, Sam mula menggali lubang berhampiran hutan untuk menanam babi. Tiba-tiba dia mendengar bunyi bising di antara pokok dan mendongak untuk melihat seseorang yang merenungnya sebelum melarikan diri sambil menjerit. Ini menyebabkan babi itu bangun kerana ia tidak mati, jadi Sam membawanya semula ke kereta. Pada masa itu dia didekati oleh orang dari bayang-bayang, ia adalah Kirke, pemilik babi. Syukurlah dia bercakap bahasa Inggeris, jadi untuk menebus kesalahan telah memukul babinya, Sam menawarkan untuk memandu mereka pulang. Dalam perjalanan ke ladang, dia perasan babi itu terus menggoncang dalam pelukan Kirke seolah-olah tidak mahu kembali. Apabila mereka tiba, babi itu menyertai adik-beradiknya manakala Kirke berkongsi makanan dan minuman dengan Sam. Malangnya dia tidak mengenali bapanya, tetapi dia menawarkannya bilik untuk bermalam. Sam dengan cepat tertidur tanpa memakai pakaian, dan Kirke pergi keluar untuk melihat bintang-bintang dan berterima kasih kepada ibunya yang telah meninggal kerana menghantar hadiah yang begitu indah. Beberapa jam kemudian, Sam tiba-tiba dikejutkan oleh bapa Kirke Gustavs dan Jancoks, penjaga ladang jiran. Sam tidak dapat memahami apa yang mereka katakan, tetapi Gustavs fikir dia kelihatan cukup kuat dan Jancoks tiba-tiba mengetuknya dengan kepala tetapi. Selepas itu Sam dibawa ke bangsal, di mana mereka memberinya kolar dan merantainya ke dinding. Jancoks bimbang bahawa orang asing akan memenangi kasih sayang Kirke dan bukannya dia dan memberitahu Gustavs untuk memberinya makan kepada babi, berpura-pura dia bimbang tentang orang asing yang mencederakan mereka atau memusnahkan ladang. Gustavs mengabaikannya dan pergi buat masa ini, jadi Jancoks yang kecewa menendang Sam beberapa kali. Kirke cuba bersikap baik dan menyapu jerami untuk mengemas katil manakala Sam cuba menarik rantai dari dinding tetapi tidak berjaya. Terdesak, Sam cuba merayu Kirke untuk membebaskannya, tetapi Gustavs kembali untuk memukulnya dengan tongkatnya. Pada waktu pagi, Sam bangun dalam kesejukan dan kesakitan. Kirke dan Gustavs datang dengan dua baldi, satu yang mempunyai makanan yang tidak enak untuknya, dan satu dengan makanan untuk babi. Semasa Kirke menunjukkan kepadanya cara mencampurkannya, dia menerangkan bahawa dia mesti memberi makan babi dan dia akan diberi ganjaran makanan yang betul, jika tidak Gustavs akan memukulnya lagi. Sam menendang baldi dan berkata dia enggan menjadi babinya, jadi Gustavs mahu menghukumnya kerana itu. Bagaimanapun Kirke menahannya, menunjukkan Sam boleh belajar dengan kelaparan. Kemudian pada waktu petang, mereka meninggalkan dulang makanan yang sesuai untuknya, tetapi ia di luar jangkauannya. Sam juga cuba meraihnya menggunakan kakinya, tetapi dia tergelincir dan seekor babi akhirnya memakan segala-galanya. Keesokan harinya, Sam dilihat oleh bos Jancoks, Marks dan Wilhelms semasa mereka melihat babi untuk membelinya. Sam meminta mereka untuk membantunya, tetapi lelaki itu menyedari betapa kuatnya tubuhnya, jadi mereka meminta Gustavs untuk menjual Sam kepada mereka. Jancok panik kerana dia menyedari dia akan diganti dan merayu mereka untuk tidak melakukannya, mendedahkan lelaki ini adalah bapa dan bapa saudaranya namun mereka memperlakukannya seperti hamba. Gustavs enggan menjual Sam dengan mengatakan dia dihantar oleh Tuhan, jadi saudara-saudara membeli beberapa babi sebagai gantinya. Pada tengah malam, Jancoks kembali ke kandang dan memotong rantai untuk membantu Sam melarikan diri. Pada ketika itu Kirke keluar dari rumah dan melihat mereka, jadi Jancoks cuba menghalangnya daripada mengejar mereka sementara Sam terus berlari. Kirke memberitahu Jancoks bahawa kematian lebih baik daripada bersamanya, tetapi memandangkan Jancoks terus bersikap agresif, dia berpura-pura mahu menciumnya. Setelah Jancoks cukup dekat, dia cuba memukulnya, tetapi Jancoks dengan cepat menolaknya ke bawah dan mengancam untuk memotong hidungnya.
Pada ketika itu Sam kembali dan meletakkan rantainya di leher Jancoks apabila mereka jatuh ke tanah, bergelut antara satu sama lain. Tiba-tiba satu tembakan kedengaran, Gustavs, yang menghantar Jancoks pulang dan menangkap Sam semula. Keesokan paginya, Kirke memberi Sam seluar dan makanan yang sesuai untuk berterima kasih kepadanya kerana menyelamatkan nyawanya. Sam menuduhnya memikatnya ke ladangnya untuk menangkapnya, tetapi Kirke menunjukkan bahawa dialah yang menawarkan perjalanan itu. Kemudian Sam bersetuju untuk bekerjasama dan mula dengan membasuh babi, cuba menunjukkan kepada mereka bahawa seseorang menjaga mereka. Selepas itu Gustavs meletakkan rantai yang lebih panjang padanya supaya dia boleh keluar untuk memotong kayu, dan apabila pintu terbuka, Sam akhirnya dapat melihat cahaya matahari semula. Dia bergegas keluar dan berasa hangat, tetapi Gustavs mengganggu masanya untuk memintanya membunuh babi dengan palu kerana mereka akan memasaknya untuk pesta. Sam terganggu dengan idea itu dan enggan, jadi Gustavs membunuhnya sendiri. Kemudian Sam tersangkut membersihkan semua isi perut dan darah. Babi yang dia selamatkan melihat dia bekerja dan tiba-tiba Sam terkejut mendengarnya menyebut "Mama" dan "Mama saya", jadi dia berlari ke dalam untuk muntah. Keesokan harinya, Kirke membasuh Sam dalam baldi besar. Dia menjelaskan Gustavs akan menunjukkan dia pada parti untuk membuat seluruh keluarga cemburu, jadi dia mesti kelihatan baik. Dia juga menyebut bahawa dia harus menunjukkan contoh yang baik untuk babi lain. Kemudian dia diberikan pakaian yang bagus dan dibawa ke meja, di mana mereka menghidangkan babi. Sam dibenarkan makan dan minum bersama mereka, tetapi rantai itu sentiasa kekal. Sementara Jancoks dijauhkan di sudut seperti anjing kotor. Selepas makan malam, mereka memainkan muzik dan berseronok, dan Kirken menyeret Sam untuk menari dengannya. Jancok menonton dengan penuh iri hati dan apabila Marx dan Wilhelms datang untuk menggugurkan beberapa sisa makanan, Jancok merayu mereka untuk mengahwinkannya dengan Kirke supaya mereka juga boleh memiliki ladang itu. Bagaimanapun, adik-beradik itu mengingatkannya bahawa dia hanya anjing mereka dan mula memberinya pesanan, membuatkan Jancok merangkak, menyalak, dan juga menggosok perutnya. Semasa Jancok terganggu, anjing ternakan itu mencuri makanannya. Tiba-tiba Gustavs mengganggu tarian untuk memisahkan Sam daripada Kirke, mengatakan dia belum layak untuknya. Kirke menyuruhnya pergi, dan dalam perjalanan pulang ke kandang, anjing itu mula menyalak kepadanya. Sam segera merangkak dan menyalak belakang, menakutkan anjing itu untuk bersembunyi. Pada ketika itu Jancoks keluar dari rumah anjing dan menyalak Sam, menandakan dia harus tidur di dalam tong sampah. Sam merenung longgokan dan menyedari keretanya berada berdekatan, jadi dia masuk ke dalam dan hampir tidak menutup pintu kerana rantai itu. Kembali ke dalam kereta membantu Sam berasa seperti dirinya semula, malah dia menemui gula-gula di dalam kotak sarung tangan. Selepas memakannya dengan penuh berselera, dia mencari kunci kereta dan menghidupkan kenderaan, menyebabkan wiper mula bergerak dan membersihkan kaca. Sam melihat Kirke berdiri di hadapan kereta sambil menjerit bahawa dia cuba melarikan diri dan seluruh keluarga datang untuk mengheretnya kembali ke bangsal dengan rantai. Dia cuba untuk menjelaskan bahawa dia tidak cuba melarikan diri, yang tidak mungkin kerana rantai itu, tetapi kata-katanya jatuh ke telinga dan Gustavs menghukumnya di hadapan semua orang dengan memukulnya dengan dahan. Kemudian semua orang pergi tanpa membuka ikatannya, jadi Sam bermalam dengan tangannya di sekeliling lajur. Keesokan harinya, Sam disimpan di rantai pendek supaya dia tidak boleh banyak bergerak. Ketika Jancoks dan seorang lagi peternak sedang membeli sekumpulan anak babi, babi yang diselamatkan Sam datang untuk memeriksanya. Sam menyuruhnya pergi, tetapi tidak lama kemudian babi itu kembali dengan tang dan Sam menggunakannya untuk melarikan diri. Dia berhati-hati menyelinap dan bersembunyi di dalam truk bersama babi, dan lelaki kecil yang dia selamatkan datang juga. Lori itu berlepas tetapi apabila sampai ke jalan raya, tayar rosak dan menyebabkan kenderaan itu bergegar sejauh 1 atau 2 batu sehingga terjatuh. Apabila Jancoks keluar melalui tingkap, dia melihat Sam dan babi-babi itu melarikan diri secepat mungkin. Kembali ke ladang, Kirke mendapati Sam telah tiada dan mengalami kerosakan, jadi Gustavs bergegas keluar untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, Sam terus berlari melalui hutan sehingga tiba-tiba dia terjatuh ke dalam lubang perangkap dan berpura-pura. Dia bangun pada tengah malam dan cuba memanjat keluar tetapi gagal tidak kira betapa sukarnya dia mencuba, jadi dia juga mengalami kerosakan semasa merenung bintang. Pada waktu pagi, tali tiba-tiba jatuh ke dalam lubang dan Sam mendapati babi telah datang untuk menyelamatkannya.
Sam segera keluar dan kemudian babi membantunya untuk akhirnya menghilangkan kolar dan rantai. Pada ketika itu Sam mendapati bahawa semua babi lain juga ada di sini, jadi dia memutuskan untuk menjadi ketua mereka dan membimbing mereka melalui hutan, terutamanya kerana dia dapat mendengar serigala melolong di kejauhan. Buat pertama kali dalam hidupnya, Sam dikelilingi oleh telinga yang benar-benar mendengarnya, jadi dia mula berbual penuh dengan Inzir dan berkongsi semua masalah dalamannya. Akhirnya mereka menjumpai sekumpulan sampah di tengah ladang dan semasa dia melihat babi makan, Sam menyedari dia tidak mempunyai apa-apa untuk dicintai. Pencariannya untuk bapanya telah gagal, dia tidak mempunyai kekuatan untuk pulang ke rumah, dan tiada siapa yang hilang atau menunggunya di negaranya. Pada masa yang sama, Kirke tidak akan berhenti memikirkannya dan terus berharap dia akan kembali kepadanya. Kemudian pada malam itu, Sam berhenti untuk berehat dengan babi dan menyedari dia memendam perasaan yang membuatkan dia mahu menangis dan ketawa pada masa yang sama. Babi menerangkannya dengan menyebut, Kirke. Semasa mendengar serigala melolong lagi, Sam memutuskan dia akan kembali ke Kirke. Pada waktu pagi Sam mula kembali ke ladang dan babi mengikutinya walaupun dia memberitahu mereka bahawa mereka boleh berdiam diri. Apabila mereka berjaya keluar dari hutan, Sam mendengar tembakan. Ternyata Gustavs berada berdekatan mencarinya bersama Marks dan Wilhelm sambil menggunakan jancok sebagai anjing pengesan mereka. Sam cuba bersembunyi dengan menyelinap melalui ladang jagung, tetapi jancok mengikut hidungnya dan melihat dia datang. Gustavs menemuinya terlebih dahulu dan mengancamnya dengan senjatanya, meminta Inzir sebagai balasan kerana memberi Sam rantai yang lebih panjang lagi. Sam boleh mendengar Piggy berhampiran tetapi tidak berkata apa-apa, dan tidak lama kemudian Jancoks datang bersama adik-beradik. Memandangkan Gustavs tidak menembak kerana dia mahu babinya kembali dahulu, Jancoks cuba mengambil senjata itu supaya dia boleh menembak Sam sendiri. Semasa empat lelaki itu bergelut, Sam melarikan diri, hanya untuk membeku apabila dia mendengar tembakan. Dia segera kembali dan mendapati babi menjilat luka kaki Gustavs, jadi Sam mengangkatnya dan membawanya kembali ke ladang. Gustavs sangat berterima kasih atas bantuannya sehingga dia bersetuju untuk melayannya seperti orang sebenar dan juga memberinya kebenaran untuk berkahwin dengan Kirke. Semasa dia menjaga kecederaan ayahnya, Gustavs memintanya menyelamatkan peluru itu supaya dia boleh menggosoknya pada muka adik-beradik itu nanti. Selepas itu Kirke memberitahu Sam bahawa dia kehilangan peluru dan memaksanya mengeluarkannya dari bahagian intimnya. Kemudian dia menterjemahkan apa yang ayahnya katakan dan Sam bersetuju untuk mengahwininya sementara babi memerhatinya dari jauh. Pada malam itu, pasangan baru itu hampir kotor apabila tiba-tiba terdengar anjing menyalak dan melihat cahaya terang dari tingkap. Mereka bergegas keluar untuk mengetahui kandang itu terbakar dan mereka dapat mendengar tangisan babi, jadi Sam berlari masuk untuk menyelamatkan mereka semua. Pada ketika itu Jancoks muncul, mendedahkan dia memulakan kebakaran kerana dia marah dengan berita Kirke mempunyai tunang. Dia menundukkan Kirke ke sebatang pokok dan memintanya melarikan diri bersama-sama, tetapi Sam keluar dan memulakan pergaduhan. Syukurlah dia berjaya membuat Jancoks menjatuhkan obor sebelum mereka bergayut antara satu sama lain, dan selepas Jancoks gagal mencekiknya, Sam melemparkannya ke tanah dan menolak ibu jarinya ke mata Jancoks, membuatnya menangis dan menggeliat kesakitan. Kebanyakan babi dapat melarikan diri, tetapi malangnya seekor kehabisan dengan api di belakangnya. Beberapa ketika kemudian, Kirke dan Sam berkahwin. Wilhelm dan Marks membayar pampasan kepada Gustavs dan bersetuju untuk menggugurkan persaingan mereka. Pada masa hadapan, mereka kehilangan semua ternakan mereka akibat wabak selesema burung dan akhirnya muflis, jadi mereka memadam sendiri. Gustavs gembira melihat anak perempuannya berkahwin, tetapi dia meninggal dunia akibat serangan jantung pada malam yang sama. Kirke dan Sam menjaga ladang bersama-sama, dan Kirke tidak lama lagi hamil. Pada suatu pagi, Sam memeriksa babi yang dia simpan, yang kini jauh lebih besar. Haiwan itu mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ladang itu, membuatkan Sam tertanya-tanya sama ada dia berputus asa terlalu cepat dan sama ada dia perlu cuba meneruskan perjalanan lagi.